Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, hari ini kita sambung bab 6. Nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, kita akan pergi pada 6.2. Okey, graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, dalam bahagian ni kita akan pergi pada 6.2.1, melukis graf fungsi trigonometri. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X, dan bagi X di antara 0 hingga 360 darjah, dan membanding bezakan ciri-ciri graf fungsi tersebut. 6.2.2 mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Okay, Y sama dengan A sin BX tambah C, Y sama dengan A cos BX tambah C, Y sama dengan A tan BX tambah C bagi A dan B lebih besar dari 0. 6.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okay, so hari ni kita cuba habiskan tajuk 6.2 ni lah. Baik, okay, kita lihat pada seterusnya. Okay, graf sinus. Okay, macam mana nak kenal graf sinus? Okay, ni bentuk graf sinus. Kita ambil daripada huruf S tu. Bentuk graf kita ni seumpama bentuk S lah. Yang ni graf sinus yang positif. Ni graf positif. Cara nak tahu dia positif ke negatif? Okay, kalau positif, dia lengkuk dia mula ke atas. Okay, dia mula dari atas, lengkuk dia ke atas. Kalau negatif, dia mula dari bawah. Tu beza graf sinus positif dengan negatif. Saya tak pasti, negatif rasanya tak ada untuk peringkat matematik moden. Tapi untuk yang positif ni lah dia. Graf dia positif, dia bentuk dia ke atas, dan seumpama bentuk S. Seumpama bentuk S. Okey, dia ada atas, dia ada bawah lah. Itulah graf dia betul begitu. Okey, dia mempunyai nilai maksimum 1. Dan apabila X sama dengan 90, kita lihat pada X sama dengan 90, ni 90. Kat sini nilai maksimum, atas ni nilai maksimum. Dan nilai minimum apabila X sama dengan 270 darjah. Kat bawah ni negatif 1. Okey, so 1 dengan negatif 1. Poin kedua dia kata memintas paksi X pada 0, 180 darjah dan 360 darjah. Memintas di sini maksudnya dia adalah pintasan X. Lepas tu memintas paksi Y pada Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ni, maka dia adalah pintasan Y. Jadi dapat saja graf Y sama dengan sin X. Kita tahu paling tinggi 1, paling rendah negatif 1. Yang kita kata sebagai paling tinggi, paling rendah ni, dia adalah amplitude. Kita panggil dia sebagai amplitude. Maksudnya nilai tertinggi 1, nilai terendah negatif 1. Kita panggil dia sebagai amplitude. Okey, jadi kalau 0 hingga 360 darjah ni, kalau bentuk dia macam seolah-olah 1S ni, yang ini adalah satu kitaran lengkap. Okey, one cycle. Ini satu kitaran lengkap. Okey, baik. Ini untuk graf, namanya graf sinus. Okey. Yang kedua namanya graf kosinus. Tadi saya kata untuk graf sinus dia ada atas, dia ada bawah. Okey, umpama macam tu lah kalau awak guna tangan awak. Okey, dia ada atas, dia ada bawah, lengkuk atas, lengkuk bawah. Okey, tapi graf kosinus bentuk dia macam ni lah. Tu buat tangan macam tu. So ni adalah graf kosinus. Okey, graf kosinus. Tadi kalau graf sinus, okey, dia mula dari 0. Tu graf sinus. Graf kosinus dia mula daripada atas, daripada 1. Okey, daripada 1 dia turun ke bawah dan naik ke atas. Okey. So nilai maksimumnya juga 1 apabila X ni sama dengan 0 dan 360 darjah. Dan nilai minimum
sama dengan negatif 1 apabila X sama dengan 180 darjah. Okey, dan graf ini dia meminta spaksi X pada 90 dan 270. Maksud meminta kat sini, kalau awak tekan kalkulator cos 90, awak akan dapat nilainya sama dengan kosong. Cos 270 pun nilainya sama dengan kosong. Dapat nilai macam itu. So ni adalah pintasan X. Dan meminta spaksi Y pada Y sama dengan 1. Yang ni dinamakan sebagai pintasan Y. Okey, so ini untuk graf cosinus atau graf cos. Okey. Kita lihat yang seterusnya adalah graf tangent. Graf tangent. Pada buku test awak dia tak buat ni, garisan putus-putus ni dia tak buat. Okey, dia hanya buat tanda graf warna pink ni saja. Okey, graf tangent ataupun graf tan. Okey, nilai maksimum ialah okey, bentuk apa ni belajar? Simbol apa ni? Siapa tahu? Infinity. Okey, infinity. Infinity apa infinity ni apa dia? Nilai yang macam mana ni? Tak terkira. Tak terkira, Nilai yang tak tercapai. tak tercapai, betul. Okey, nilai tak tercapai, nilai tak terkira, nilai tak terhingga. Okey. So dia nilainya nilai infinity. Dan nilai minimum ialah negatif infinity. Maksudnya kita tak ada satu nilai tetap. Kita tak tahu nilainya berapa. Okey. So nak tahu nilai infinity ni, kalau awak guna kalkulator, okey. Dia syarat dia nak tahu nilai ni. Kalau awak tekan kalkulator, contoh awak tekan tan 90, cuba awak tengok kalkulator awak, apa jawapan awak dapat tan 90. Macam ni cikgu? Awak tekan kalkulator tan 90. Dapat berapa nilainya? Tan 90. Okey, saya tekan tan 90. Awak dapat math error. Tu kata tak terhingga, tak tertakrif. Okey. Tapi kalau awak buat tan 89.9999999, ada nilai tak? Okey, tan. Ada. Okey, tan 89. Okey, kejap. Ya sayang. Kejap, bapa tengah mengajar ni. Kejap. Buatkan sekejap sayang. Dia dah turunkan susu dia sayang. Okey. Ni. Okey, tan 89.9999999. Panjang tu. Maksudnya sangat-sangat menghampiri 90. Kenapa memang error? Tan 89. Okey, tan 89.9999. Okey, nampak nilainya berapa tu? 57,529,577.95. Kalau lebih lagi awak buat 999 tu, dia akan jadi error juga. Okey, maksudnya garisan merah ni, pink ni, sebenarnya kalau nak ikut lagi tepat, garisan pink ni dia betul-betul akan menghampiri garisan putus-putus yang kita panggil dia sebagai asymptot ni. Okey, dia menghampiri, sangat-sangat menghampiri. Sama juga yang bawah ni. Yang bawah ni dia betul-betul menghampiri. Jadi kalau awak lukis, awak langgar garisan 90 dengan garisan 270 ni, lukisan awak untuk graf tan salah. Suka saya ingatkan. Dia tak boleh kena langsung, tak boleh memintas langsung. Garisan X sama dengan 90, X sama dengan 270. Salah, haram. Dia hanya boleh menghampiri saja. Ni saya bagi tips penting. Sama juga untuk pelajar matematik tambahan. Sebab ni pun di bawah tajuk matematik tambahan. Kalau awak lukis, jangan langgar garisan putus ni. Salah. Terus salah konsep. Okey, baik. Meminta spasi X pada X sama dengan kosong, 180 darjah dan 360 darjah. Maka ini dia adalah pintasan X. Dan meminta spasi Y pada Y sama dengan kosong. Okey, pintasan Y. Nilai tan 90 dan tan 270 darjah tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Senang kata tidak tertakrif tadi, dekat kalkulator kita keluar math error. Itu maksud tidak tertakrif. Okey, baik.
Okey, kita terus pergi pada soalan. Okey, tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut ialah graf sinus, kosinus atau tangent. Okey pelajar, graf mana yang paling senang kita nak detect? Graf apa? Graf A, graf B, graf C. Yang mana paling senang kita nak tahu dia graf apa? Graf A. Graf A. Graf A paling senang. B. Graf B. Graf B lebih senang. Kenapa? Graf B saja yang dia ada ciri, dia tak ada nilai maksimum atau minimum yang tetap. So, graf B ni graf apa? Graf tangent. Graf tangent. Graf B ni graf tangent. Betul. Graf B ni graf tangent atau graf tan. Sebab apa? Kita nampak kat situ ada garis asymptot. Okey. So, graf A dengan graf C. Okey, hati-hati. Dekat graf C tu dia tak mula dengan kosong. Dia mula dengan 180 darjah. So kita kena hati-hati kat situ. Okey, jadi macam mana nak tahu? Senang saja. Saya bagi cara senang. Okey, kita boleh guna kalkulator kita. Kita uji. Okey. Kita uji guna kalkulator kita. Okey. Graf A dia kata kat situ 90 kosong. Dekat 90 kosong, dekat 180 dia negatif 1. Tapi graf C pada 180 dia kosong. Jadi kita uji guna sin dengan cos. Ini cara mudah. Okey, so kita uji dulu dengan sin. Sin 180. Sin 180 sama dengan kosong. Maka kita tahulah graf kita adalah graf dekat C ke graf dekat A. Sin, graf sinus. Pelajar. Okey, mestilah graf C. Graf C sebab bila X sama dengan kosong, X sama dengan 180, nilai Y nya adalah kosong. Maka graf sinus adalah graf C. Okey. Graf A Kosinus. graf kosinus. Kita boleh uji guna cos. Cos 180. Dia mesti sama dengan negatif 1. Nampak? Dia sama dengan negatif 1. Boleh rujuk pada kalkulator saya. Okey. So, itu cara mudah untuk tahu nilai kita punya kita nak kenal pasti graf kita graf apa. Itu cara paling mudah. Okey, baik. Kita tengok jawapan dia. Okey, ini adalah graf kosinus. Graf kedua adalah graf tangent. Dan graf ketiga adalah graf sinus. Okey, baik. Soalan nombor 2A. Nampak 2A. Okey, soalan kata lakar graf Y sama dengan sin X dengan keadaan X di antara 90 hingga 270. Dia tak nak dari kosong. Dia nak dari 90. Okey. So, macam mana nak buat? Okey. Saya cadangkan macam ni. Saya cadangkan pelajar anda lukis dulu graf penuh. Okey, lukis dulu graf. Okey, graf sinus kita tahu dia mula dengan kosong ke mula dengan 1 pelajar? Mula dengan kosong ke mula dengan 1? Mula dengan kosong. Okey, mula dengan kosong. Okey, tak payah label lagi tak payah label lagi. Tak payah label lagi. Kita lukis dia dulu. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey. Okey, lebih kurang macam ni. Inilah graf sinus kita. Okey, tak payah label lagi. Biar macam itu. Okey, ni graf sinus penuh. Okey. Jadi, barulah kita label. Okey, nak label mana dulu? Kita label hujung dulu. Kita label hujung dulu. Okey, maksud saya label hujung kita letak di sini. Okey, kita lihat 360 darjah. Okey, 360 darjah. Tanda hujung dulu.
Okey, dah tanda hujung. Kita tanda mana pula? Kita tanda tengah pula. Sebab kita boleh bagi dua mudah. So, bagi dua adalah 180 darjah. Tapi soalan, minta kita cari 90 dengan 270. Jadi, kita bagi dua lagi. 180 bahagi 2. So, letak tengah-tengah dia. So, kita letak sini. Ini adalah 90. So, satu lagi. Okey. 180 awak tambah dengan 360. Dapat jawapan, awak bagi dengan 2. So, awak akan dapat tengah-tengah ni adalah 270. Ataupun awak terus guna sifir 90. Sifir 9. Okey, 90, 180, 270. Okey, lepas tu letaklah sengat tu. Okey. So, macam mana nak dapat jawapan yang kita nak saja? Kita gerakkan kita punya paksi Y. Letak macam tu. Okey. Jadi, graf yang lebih ni, okey. Graf yang lebih ni kita padam. Graf yang lebih ni kita padam. Okey, yang lebih ni kita buang. Ni saya tunjuk guna komputer. Kalau tu nanti awak guna ni lah. Guna awak punya pensel lah. Okey, so itu je lah jawapannya. Okey, so ni buang. Okey, kita pendekkan kita punya paksi. So ni adalah X. Okey, ni kita punya X. Okey, ni adalah Y. Okey. Boleh? So, kita dapat jawapan yang betul terus. So, kita tahu graf sinus, maksimum dia 90, minimum dia apabila X sama dengan 270. So, ni graf, kita punya graf sinus antara 90 hingga 270. Okey, ni saya dah lukiskan penuh. Saya dah lukiskan penuh. Okey, ni graf asal. Okey, ni graf asal. Jadi, bila kita pendekkan, dia jadi macam tu lah. Kita ambil sebahagian daripada kita punya graf. Tak ada masalah. Okey, baik. Soalan B. Dia kata lakar graf Y sama dengan cos X dengan keadaan X di antara 45 hingga 225. Okey. Ni kita punya graf penuh. Jadi 45 tu kat mana? Pelajar, 45 tu kat mana? 45 tu kat mana pelajar? Di antara 90. Okey, dia berada di antara dekat tengah-tengah 90. Kat situlah 45. Okey, kat mana 225? Di antara 270. Okey, dia dekat di antara 180 dengan 270. Contoh kalau 180 awak tambah dengan 45, awak akan dapat 225. So dia berada di tengah-tengah tu. Okey. Jadi kalau kita keluarkan graf kita, dia akan jadi apa? Okey. Dia jadi macam ni lah. Tinggal tu je. Okey, so kita akan dapat graf macam tu. Jadi janganlah awak pergi bagi jawapan penuh. Nanti kita tak menjawab soalan pula. Ikut apa yang dia nak. Kita pergi pada soalan nombor 3. Okey, rajah menunjukkan 3 graf trigonometri bagi sudut di antara 0 darjah dengan 90 darjah. 0 darjah dengan 90 darjah. Okey, dia buat pendek je. Okey. Kenal pasti persamaan graf 1, 2 dan 3. Dia nak persamaan. Dia bukan tanya graf apa. Dia tanya persamaan. Bila sebut persamaan, kita mesti mula dengan Y sama dengan apa. Okey, jadi kita tengok graf 1. Graf 1 dia mula dari kosong. Mula dari kosong, dia naik ke atas. Okey. Okey, baik. Pelajar, graf 1 ni graf apa pelajar? Graf 1 ni graf apa? Sinus. Tangent. Tengok betul-betul. Dia mula dari bawah kosong. Dia naik terus ke atas. Dia adalah graf tangent. Tangent.
graf tangent. Nombor 1 ni dia adalah graf tangent. Tapi soalan minta jenis graf ke minta persamaan? Dia minta persamaan graf, kan? Dia minta persamaan graf, maka kita mula dengan Y. So Y sama apa pelajar? Tadi dia kata graf tangent kan? Y sama dengan apa? Tan. Tan apa? Tan X. Tan X. Y sama dengan tan X. Senang kan? Okey, itu graf 1. Okey, graf 2. Dia mula dari kosong, naik ke atas. Sinus. Graf sinus. Okey, graf 22 adalah graf sinus. So dia jadi Y sama dengan Sin X. sin X. Maka satu lagi kita terus tahu, satu lagi mestilah graf Cos. cosinus. So dia adalah Y sama dengan Cos X. cos X. So selesai untuk soalan A. Kita pergi ada soalan B. Dia kata nyatakan nilai maksimum dan nilai minimum graf 1, 2 dan 3 jika ada. Jadi graf 1. Okey, graf 1. Nilai graf 1. Kita terus je lah. Kita buat apa ni. Okey, so graf 1 nilai maksimum dia berapa? Tak ada. Okey, tak ada ataupun tak tertarikh ataupun Infinity. infinity tadi kan kita gunalah istilah infinity tadi. Okey, infinity. Okey. Maka nilai minimumnya Kosong. 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 Kosong nilai minimum. Negatif infinity. Negative infinity. Negative infinity. Nilai min. Saya buat nilai min, faham Negative infinity. Okey. Seterusnya kita pergi pada Sin X. sin. Sin. Pergi pada sin. So nilai maksimumnya adalah 1. 1. Nilai maksimum sama dengan 1, maka nilai minimum mestilah negatif 1. Kan? Sama dengan negatif 1. Okey. Dan akhir sekali untuk graf kosinus. Okey, nilai maksimum dia negatif. Sekejap. Apa samalah. Nilai maksimum dia 1. 1. Nilai minimumnya pun negatif 1. negatif 1. Okey, baik. B. Soalan nombor 4. Bagi setiap fungsi trigonometri berikut, nyatakan nilai X apabila nilai Y adalah maksimum dan nyatakan nilai maksimum tersebut. Bagi setiap fungsi trigonometri berikut, nyatakan nilai X apabila nilai Y adalah maksimum dan nyatakan nilai maksimum tersebut. Okey. Kita dah tahu nilai maksimumnya adalah untuk sin dan cos, nilai maksimumnya adalah 1. Manakala nilai minimumnya adalah negatif 1. Kita dah maklum dah benda tu. Okey, so macam mana nak tahu cara mudah? Kita guna je kalkulator kita. Okey. Saya tunjuk. Kita guna kalkulator kita. Okey, untuk graf sin kita buat tekan shift, tekan sin. Tekan shift, tekan sin, tekan 1. Kita tekan sama dengan. Kita terus tahu dapannya 90 untuk graf sin. 90. Dan kita ingat balik kalau kita buat kita punya lukisan, atas dia 90. So bila dia lalu bawah, yang 270 adalah negatif 1. So untuk A jawapannya adalah 90. Okey. Nilai maksimumnya adalah 1.
Okey, untuk B, untuk cos X. Cos X kita dah tahu, graf cos dia akan mula dari 1. Dia mula dari 1 kan, bentuk dia macam tu kan. Dia mula dari 1, turun, naik, hujung pun 1. Maksudnya hujung dengan hujung. Jadi dia mula dengan berapa darjah pelajar? Mestilah graf mula dengan Kosong. kosong, habis dengan 360. 360. Maka terus tahu untuk cos X dia adalah kosong darjah dengan 360 darjah. So nilai maksimumnya pun 1. Jadi kalau minimum dia tengah-tengah, apa nilai tengah-tengah? Nilai tengah-tengah berapa? Negatif 1. Ia tahu negatif 1. So bawah sudutnya berapa? Tengah-tengah berada kat mana? 360 kita bahagi dengan 2. 2. 360 bagi 2 sama dengan 180. 180. Okey. Senang macam itu. Okey. Seterusnya adalah graf tan X. Okey. Tan X ni ni awak kena ingat kat mana kedudukan garis asimtot tadi. Okay, saya lukis tadi garis asimtot. Kat mana kedudukan garis asimtot tu? 90. 90 dengan 270. okey kat sini 90 dengan 270. So nilai maksimum dia adalah infinity dengan negatif infinity, tak tertakrif. Tak tertakrif. Okey. Boleh jawab soalan nombor 4 ni. Senang kan? Soalan nombor 4 ni masih senang lagi. Okey, saya tak tulis jawapan kat sini lah. Boleh belajar? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, terima kasih. Baik, kita pergi soalan yang kelima. Setiap rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi trigonometri dengan keadaan X di antara 0 hingga 360 darjah. Nyatakan fungsi itu dan nilai M. Maksudnya nyatakan fungsi itu ini dia nak kita bagi tahu dia ni graf apa? Y apa? Y sama dengan apa? Okey. Kita buat perbandingan antara graf A dan graf B. Adakah di antara graf A dengan B ni graf tangent? Ada tak graf tangent kat sini? Ada. Tak ada. Okey. So kemungkinan dia adalah graf sinus atau graf cosinus. Cosinus. Okey. Jadi kita nak fokus kat mana? Kita nak fokus pada kedudukan kosong. Okay. Kosong, nilai kosong. Maksudnya nilai pintasan X. Okay. Kalau kita lihat pada gambar rajah ini, antara A dengan B, yang mana graf sinus, yang mana graf cosinus? A itu cosinus, B itu sinus. Okey, graf A katanya graf A ni adalah graf cosinus, graf B adalah graf sinus. Sinus. Okey, kalau kita kata graf A ini adalah graf sinus, graf cosinus, apakah nilai M? Apa nilai M? 270. 270, betul. M ni adalah 270 sebab kita bincang tadi nilai maksimum untuk graf cosinus adalah apabila sudutnya di antara 0 dengan 360 darjah. Maka M tu 270 darjah lah. Okey, maka graf B adalah graf apa? Graf B ni graf apa pelajar? Sinus. Graf Sinus. Apakah nilai M? 90. 90. Sebab kita faham bahawa apabila graf sinus nilai 90 darjah adalah nilai maksimum 1. Maka ni adalah graf sinus. Okey, alhamdulillah. Okey, pelajar dah faham. Okey. Kita pergi pada 6.2.2 kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Tadi kita belajar Y sama dengan sin X sahaja. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tan X. Okey, tak ada pemala-pemala yang lain. Sebenarnya ada pemala tu, tapi nilai pemala kita adalah 1. Okey. Dalam graf ini juga dia bagi kepada kita 3 istilah. Istilah pertama amplitude. Amplitude ni nilai puncak dengan nilai lembangan. Kalau pelajar fizik, pelajar sains belajarlah benda ni. Awak belajar tajuk ombak kan. Okey, apa di bawah bahagian ombak tu.
Kan yang tinggi tu amplitude, yang rendah tu yang tinggi tu puncak, yang bawah tu lembangan. Okey. Gelombang. Apa? Gelombang. Ni tajuk gelombang, tajuk ombak pula, tajuk gelombang. Sorry. Malu lah cikgu fizik sini. Tajuk gelombang. Betul lah Kak, ombak kan gelombang. Okey, so nilai tinggi amplitude, lepas tu dia ada tempoh. Tempoh ni, satu tempoh ni adalah satu kitaran lengkap. Kalau dia tunjuk kat sini tempoh itu merujuk pada graf sinus lah. Kalau graf kosinus, tempoh dia lain pula. Okey, dan dia ada satu garis keseimbangan. Garis keseimbangan ni kalau dalam graf kita rujuk kepada nilai paksi garis paksi X kita. Okey, kita punya paksi X tu merujuk pada garis keseimbangan. Okey, apa cerita graf ni? Okey, dia kata tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Okey, fungsi trigonometri ialah fungsi berkala. Graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang tertentu. Misalnya, graf fungsi sinus berulang bagi setiap selang 360 darjah. Okey. Berulang bagi setiap selang 360 darjah. Okey, kita boleh mengatakan fungsi y sama dengan sin x ialah fungsi yang berkala dengan tempoh 360 darjah. Amplitude pula ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Jaraknya. Kan tadi kita bincang 1. Jaraknya 1. Kalau ditulis negatif 1, jaraknya pun 1 jugalah. Okey, itu adalah amplitude. So, tolong bezakan. Tempoh, satu kitaran lengkap. Amplitude, jarak maksimum. Jarak maksimum atau jarak minimum. Okey. Garis keseimbangan merujuk pada paksi X kita. Baik. Terlepas pula. Okey, nilai A. Nilai, okey, so tengok pada tak apa, nanti kejap lagi saya akan bagi penerangan yang lebih mudah untuk bahagian ni. Okey. Kita tengok dulu nota yang diberi. Dikata Y sama dengan A sin BX tambah C dengan keadaan A dan B lebih besar dari kosong. Dan Y A cos BX tambah C A dan B juga lebih besar dari kosong. Y sama dengan A tan BX tambah C A dan B lebih besar dari kosong. Okey, nilai A. Kita fokus pada nilai A. Kedudukan nilai A ni berada di depan kita punya fungsi apa? C ke konstan berada di depan. Nilai maksimum dan nilai minimum berubah. Okey. A itu sebenarnya merujuk nilai amplitude. Merujuk kepada nilai amplitude. Okey, tapi untuk graf tan, okey, lengkuk graf berubah tapi tiada amplitude. Untuk graf tan lengkuk tu berubah, tapi untuk graf sinus dan kosinus nilai maksimum dan nilai minimum yang berubah. Okey, nilai minimum dan nilai maksimum berubah. Okey. So sini tekankan kat sini, awak tambah dalam nota awak, nilai A ini merujuk kepada nilai amplitude. Okey, nilai apa pelajar? Nilai amplitude. Okey, nilai minimum, nilai maksimum. Okey, nilai B berubah. Tempoh fungsi berubah. Okey, apa maksud tempoh fungsi berubah? Kita tengok. Apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Okay, contohlah graf kita asalnya panjang macam ni. Panjang macam ni graf kita. Okey, jadi bila tempoh tu bertambah, graf tu kita nampak satu kala tu dia akan jadi lebih pendek. Kita nampak graf kita macam termampat. Itu maksud dia. Okey, jadi tempoh fungsi semakin berkurang. Pada asalnya mungkin 360 darjah, dia tinggal jadi 180 darjah untuk lengkapkan satu kitaran. Itu maksudnya. Okey, tempoh fungsi sinus dan kosinus kita kira sebagai 360 darjah bahagi dengan B. Bahagi dengan B ni nilai kita punya kitaran lah. Okey. Senang cerita macam ini. Contohlah graf tu dia kata Y sama dengan sin 2X. Y sama dengan sin 2X sebagai contoh. Dua kat situ nak bagi tahu apa? Dia ada dua kala.
dia ada 2 cycle lengkap. Itu maksud sin 2x. Sama juga sin cos x, sama dengan y sin cos 2x. Maksudnya bentuk ni, yang saya kata bentuk yang macam ni, dia ada 2. Itu maksud dia. Sedang cerita macam itulah. Jadi kata tempoh fungsi tangent sama dengan 180 darjah bahagi dengan B. Dia guna 180 darjah je pula. Okey. Sebab graf tangent, kalau kita bekerja lagi saya buka graf tangent. Saya terangkan yang 180 darjah bagi B ni. Okey, kedudukan graf berubah apabila C lebih besar dari kosong. Graf beranjak C unit secara menegak ke atas paksi X. Apabila C kurang dari kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke bawah paksi X. Kita dah ada graf lengkap. Contoh graf sinus tadi. Hujungnya dia tulis tambah 1. Apa maksud tambah 1? Graf tu dia bergerak ke atas sebanyak 1 unit. Setiap titik pada graf itu dia bergerak ke atas 1 unit. Itu maksud dia untuk nilai C berubah. Itu kalau positif 1. Kalau negatif 1, dia turun ke bawah sebanyak 1 unit. Okey. Kejap, saya nak try yang 180 darjah bagi B ini. Okey, tengok sini Okey pelajar, untuk graf tangent kita kira lengkap, kita tak kira sampai 360 darjah ni. Kita kira lengkap apabila dia ada 1 ke atas dan 1 ke bawah. Dah dikira lengkap. 1 kitaran lengkap. Maksudnya untuk graf kosinus sehingga 360 darjah ni dia dah kira 2 kitaran lengkap. Okey. Tapi kita taklah kata ni adalah y sangat tan 2x. Kita tetap baca dia tan x lah. Tapi dari segi pengukuran kita, okey, tapi kita tengok pada soalan nanti supaya kita lebih mudah faham. Menunjukkan graf fungsi y sama dengan sin x bagi x di antara 0 hingga 360 darjah. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okey. Graf yang ditunjukkan pada rajah adalah graf asal. Graf yang ditunjukkan adalah graf asal. Okey. Yang pertama, kalau kita bincang balik, dia kata y sama dengan 2 sin x. Tengok graf kita, graf asal kita. Graf asal kita tu dia punya amplitude dia berapa? Okey, amplitude-nya adalah paling tinggi. Nilai paling tinggi dia berapa graf asal kita? 1. 1 kan? Graf asal kita paling tinggi 1. Jadi dia tulis sini y sama dengan 2 sin x. Maka paling tinggi sekarang berapa? Ada 2 kat sini. Kalau 2, 1 ni, sebenarnya kalau awak nak lukis balik gambar rajah ni, kita tak payah susah-susah. Ini saya ajar cara senang. Awak padam saja 1 ni. 1 pada graf ni, padam. Dengan negatif 1 ni awak tukar kepada 2 dengan negatif 2. Awak tu dapat graf baru. Ni cara lagi senang lah. Tapi awak tak nampak lah perbezaan bentuk tu. Okey, sepatutnya graf kita akan semakin, nilai maksimum ni akan semakin meninggi. Semakin tinggi. So dia punya lembangan dia pun semakin turun ke bawah lah. Okey. Tapi kalau nak soalan minta lukis y dengan 2 sin x, awak lukis macam biasa. Cuma nilai maksimum dia tukar. Daripada 1 tukar kepada 2. 2 atas 2 bawah negatif 2. B. Y sama dengan sin 2x. Apa maksud sin 2x pelajar? Kalau ingat apa yang saya terang tadi. Sin 2x ni macam mana? Macam mana sin 2x? Dia ada berapa kala kita? Ada berapa tempoh kita? Ada 2. Ada 2. Maksudnya sampai 360 darjah, bentuk sin ni, bentuk graf sin kita ada 2. Bentuk yang pertama dia akan berhenti pada 180 darjah. Bentuk yang kedua akan berhenti pada 360 darjah. Okey. C tambah 1. Apa maksud tambah 1 kat sini? Macam nak jawab Siti Nur Syakira, macam nak jawab? Graf tu anjak 1 unit ke atas. Ya, dia beranjak 1 unit ke atas pada setiap titik. Jadi soalan D dia kata 2 sin 2x, maksudnya apa?
Maksimumnya 2. Lepas tu dia ada 2 tempoh atau 2 kala. Okey, kita tengok jawapannya. Okey. So graf yang warna pink itu adalah graf asal. Kita tengok dia punya perbezaan. Warna pink tu graf asal. Dia kata amplitude dia kata y dengan 2 sin x, maka amplitude-nya sama dengan 2 lah. Amplitude dia sama dengan 2. Maka kita dapat graf dia semakin tinggi. Maksimumnya lebih ke atas, minimum pun lebih ke bawah. Okey. Untuk B pula sin 2x. Okey. Tadi dia ada 1 cycle dia. Sekarang jadi 2 cycle. Jadi 2 cycle. Maksudnya untuk biru ini, yang biru ini maksimum dia dah tak berada pada 90, dia berada pada 45. Berada pada 45, yang rendah ada 45 dan 225. Okey, yang rendah ni ada pada 135 dan 315. So kat sini kita nampak lah, dia kata B sangat 2 ke tempoh menjadi 360 bagi 2 sama dengan 180. Dia berhenti pada 180 untuk dapat satu tempoh lengkap. Okey, baik. Soalan C. Ni yang kata beranjak tu. Okey, y sama dengan sin x tambah 1. Dia kata C sama dengan tambah 1, graf anjak 1 unit ke atas. Nampak graf tu naik ke atas. Okey, dan yang terakhir y sama dengan 2 sin 2x. Okey, graf tu meninggi. Dalam masa yang sama, graf tu tempohnya dah jadi 180 darjah. Maksudnya dia akan ada dua graf sin. Dua graf sin, dua tempoh. Okey, baik. Okey, contoh 10. Lakah setiap fungsi trigonometri berikut bagi x di antara 0 hingga 360 darjah. Okey, dia kata y sama dengan 2 cos x tambah 1. Okay, apa maksud soalan ni pelajar? Bantu saya. Apa maksud dia? Apa maksud 2? Apa maksud tambah 1? Okay, siapa nak cuba? Dua tu amplitude. Okay, amplitude maksudnya dia paling tinggi 2 kan? Paling tinggi adalah 2. Okey, tambah 1 tu? Tempoh fungsi. Okey, tambah 1 tu dia beranjak ke atas. Beranjak ke atas. Okey. Soalan B. Okey, dia guna 0.5 pula. Okey, dia guna 0.5. Selalunya y sangat tan x, tapi ni dia tulis y sangat tan 0.5x. Okey. Apa maksud dia? Graf kita jadi berapa? Jadi macam mana? Awak dah nampak yang lengkap tadi macam mana kan? Dia ada ke atas, lepas tu dia ada penuh, lepas tu dia ada bahagian bawah. Kan? Tapi yang ni tulis tan 0.5. Okey, jadi kalau 0.5 maksudnya apa? Kita punya kala dah tinggal separuh. Dia ada atas dan dia ada ke bawah kan. Dia ada 2 je. Okey, so lepas tu dia kata negatif 1. Apa maksud negatif 1 kat sini? Graf kita Bergerak ke bawah. okey, kita tahu graf tan dia mula dengan kosong kan. Maksudnya sekarang ni dia dah mula dengan dia mula dengan negatif 1. Dia anjak ke bawah sebanyak 1 unit. Okey, tengok. Tengok perbezaan kedua tu. Okey. Asalnya dia adalah amplitude dia 2 je lah, 2 cos x. Maksudnya amplitude dia 2. Tapi disebabkan dia dia amplitude maksudnya maksimum 2, minimum negatif 2. Tapi disebabkan tambah 1, so sekarang ni minimum jadi 3, minimum jadi negatif 1. Awak lihat gambar ajar ni kan. Okey, tinggi 3, bawah negatif 1. Sebabnya C kita positif 1. Okey. Ni yang saya kata tadi tinggal separuh je. Sepatutnya ada satu lagi kan. Okey. Jadi 0.5
5. Okey. Jadi kata 180 bahagi 0.5 sama dengan 360 darjah. Okey, dia habis pada 360 juga. Okey, tolak 1 dia beranjak. Asalnya dia pada kosong, dia turun ke bawah negatif 1. Okey, maksudnya pintasan X kita pada negatif 1. Okey, kena fahamlah ni Okey, graf tangent tidak mempunyai amplitude. Dia tak ada amplitude. Okey, ataupun amplitude nilai minimum maksimum dia adalah tak tertakrif ataupun infinity. Okey. Okay, latihan. Okey, saya nak masing-masing bersedia. Saya nak minta anda melukis sedikit, awak melakar sikit. Saya nak awak lakar lah. Bukan lukis betul-betul, lakar. Okey, cuma bila awak guna kertas kajang, okey, kertas kajang tu ada garis-garis kan? Okey, jadi kalau awak nak lukis amplitude tu, saya cadangkan. Katakanlah amplitude dia 4. So awak guna 4 baris. Awak buat dulu garis 4 cm. Ke atas tu awak buat 4 baris. Ke bawah pun 4 baris. Mesti sama. Baru graf tu betul. Okey, jadi saya minta awak lukis graf A. Graf A, graf E dan graf I. A, E, I. Buat sekarang dan hantar pada cikgu anda masing-masing. Okey, pelajar, saya bagi peringatan bila awak melukis graf fungsi ni, kalau dia kata sampai 360 darjah, jangan sampai terlebih jangan pergi tambah pula ke atas, jangan. Berhenti betul-betul sampai 360 tu je. Terus berhenti pada 360 sahaja. Jangan terlebih. Yang terlebih tu padam. Salah. Tolong padam. Lagi satu paksi tu kalau boleh gunalah pembaris kan. Guna pembaris. Dia kalau untuk matematik tambahan, sudut dekat bawah, sudut dekat paksi X tu tak payah tulis semua. Tulis 360 darjah tu je. Dah dapat bakal penuh dah. Dengan amplitude. Amplitude kena buat lah 1 dengan 1 tu kan. Tak payah tulis penuh. Tak digalakkan tulis penuh pun. Saya rasa untuk mat pun sama lah. Bentuk satu lagi lah. Bentuk tu dah memang wajib. Bentuk dah wajib. Taklah budak kalau dia tahu dia nak dapat satu markah, dia kena tahu bentuk lah. Bentuk satu cycle lengkap. Okay, pergi pada contoh 11. Halaju aliran udara dalam kitaran pernafasan normal. Ini dah soal aplikasi ni kan. Graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembuskan nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Halaju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Halaju ini diukur dalam liter per saat. Jika Y mewakili halaju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin Bx tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. B, berapakah halaju aliran udara dalam liter per saat apabila masa itu ialah 7 saat. Tanya kalau 7 saat pula macam mana. Okey pelajar. Jadi berdasarkan graf kita dah tahu graf ini graf apa pelajar? Tengok bentuk graf kita tahu dia graf apa? Pelajar lubuk Cina. Sinus. Okey, graf sinus. Okey. Amplitude dia berapa pelajar? 0.6. Okey. Kalau kita nampak kat graf ni ada berapa tempoh dia? Tempohnya berapa? 5. Tempohnya 5. Tak tahu. Ada berapa kitaran lengkap? 1. 1. Kitaran lengkapnya 1. Tempoh dia 1 lah kan. Oh ya, tempohnya betul 305 betul. Sorry. Saya salah soalan. Dia punya kitaran dia
1. Tempoh dia 5, betul. Okey. So, apakah persamaan dia? Y sama dengan apa? Kita boleh katakan Y sama dengan, okay, kita hanya ubah A je kan. So Y sama dengan 0.6 sin X kan? C ada tak? C ada nilai tak? C tak ada nilai kan? Ni. Kita tengok apa jawapannya. Oh, dia ada tulis 72X. Okey. Okey, tengok cara kerjanya. Daripada graf, amplitude dia 0.6. Maka A sama dengan 0.6. Tempoh 5 saat. Okey, kita kena guna rumus 360 darjah bahagi B sama dengan 5. 360 darjah bahagi B sama dengan 5. Maka kita tahu B dia sama dengan 72. Ini cara nak dapatkan nilai B. 360 bahagi B samakan dengan 5. So kat graf tadi ujungnya 5. Okey. So dapat 72. So dikata tiada pergerakan ke atas atau ke bawah paksi X, maka C sama dengan 0. Okay, saya nak awak fokus pada B. A tu senang, 0.6 untuk B tu. Itu cara kira dia. 360 darjah kita bahagi B sama dengan 5. Okey, maka persamaannya adalah Y sama dengan 0.6 sin 72X. Jadi soalan tanya apakah nilai Y, nilai liter per saat apabila saatnya adalah 7. Jadi 7 itu merujuk kepada nilai X. So kita gantikan sahaja dalam persamaan. So Y sama 0.6 sin 72 darab 7. So dapat jawapannya Y sama dengan 0.335. Okey, maka laju aliran udara ialah 0.35 liter per saat pada masa 7 saat. Soalan ni soalan aplikasi. Okey, dia boleh tanya kita itulah. Okey. Okey, kita cuba jawab soalan ni. Okey, graf menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di sebuah limbungan kapal. Jika Y mewakili kedalaman air dalam kaki dan X mewakili bilangan jam selepas tengah malam, guna fungsi dalam bentuk Y sama dengan A cos B X tambah C untuk memodelkan kedalaman air yang ditunjukkan seperti graf tersebut. B, jam berapakah kedudukan air paling dalam? Okey. So, kita bincang macam mana nak selesaikan soalan ini. Okey. Okey pelajar, berdasarkan graf, okey, kita dah nampak dah dia bergerak ke atas kan? Okey. Sekarang ni kita nak cari amplitude. Okey, nak cari amplitude. Okey, macam mana nak cari amplitude dia? Okey. So, nak cari amplitude, okey, cara mudah berdasarkan graf. Kita tengok paling tinggi sekarang ni, paling tinggi berada pada kedudukan 12. Paling rendah berada pada kedudukan 6. 9 tu dia punya garis keseimbangan. Okey. Jadi kita faham dia ke atas 3 unit, ke bawah pun 3 unit. Maka kita boleh kata dia punya amplitude. Okey, amplitude sama dengan 3. Maka kita boleh katalah nilai A sama dengan 3. Tengok tadi. Daripada 9 nak pergi 12, 3 lah. Okey, ke bawah 9 ke bawah pun tolak 3. Jadi amplitude dia 3. Okey, 1. B. Okey, nak kira B. Okey, sekarang ni kita nampak kat sini satu kitaran lengkap dia sampai 12. Sampai dekat 12 lah, masa dia dekat 12. Jadi kita nak kira tadi, dia ajar kita kira tadi untuk nak kira B 360 bahagi B, okey, sama dengan 12. Jangan buat sama dengan 24, ambil sama dengan 12. Okey, jadi B kita sama berapa kelas? B kita sama berapa? Jadi 360 kita bahagi dengan 12. Okey, bahagi dengan 12, kita sama dengan 30. Cikgu, kenapa? Kenapa?
Kenapa kena ambil 12 bukan 24? Kita tengok satu tempoh lengkap. Kalau lihat gambar Oh, tempoh, ambil satu tempoh lengkap. Boleh boleh boleh. Okey, ambil satu tempoh lengkap. Okey, so B sama dengan 30. Tak apa, kejap lagi kita tengok jawapan akhir. Betul tak jawapan saya? Mungkin jawapan saya salah. Okey, seterusnya. Okey, asalnya 3. Amplitude kita 3. Dari 3, dia pergi sampai ke 12. So, dia tambah berapa tu nak jadi 12? 3 tambah berapa jadi 12? 9. Maka C kita sama dengan positif 36. 9. Positif 9. Okey, so apa persamaan kita? Y sama dengan, ni graf apa? Graf cos kan? Graf cos, so dia jadi 3 3 cos cos 30x tambah 9. Okey, 30x tambah 9. 9. Okey, boleh cuba awak check jawapan. Betul tak jawapan kita ni? Cuba check. Mungkin jawapan saya salah kan? Betul. Betul Okey, so sekarang ni fokus pada, kita ulang pada B. Sebab B ni yang buat confuse. Tengok pada B, kita tengok satu kitaran lengkap. Jangan tengok, kalau tengok sampai 24 dah 2. Tengok yang satu yang lengkap sampai 12 je. Jadi 360 bagi B. Graf tan saja dia kata 180 bahagi dengan B. 180 bagi B. Kita apa, kita harap kejap lagi ada soalan untuk tan. Okey, so jawapan kita Y sama dengan 3 cos X tambah 9. Terus dia. Jam keberapakah kedudukan air paling dalam? Maksudnya paling dalam ni maksudnya apa? Maksudnya paling dalam kedudukan ni kat mana? Minimum. Dekat 12 ke dekat 6? 12. Dekat 12. Paling dalam dekat 12? Dia 24. 24. Dia kata 24. Saya tak tanya jam saya tanya kat mana paling dalam. Dekat 12 ke dekat 6? 12. Dekat 12 lah. Okey, dekat 12 lah paling dalam. Sebab kita confuse ni tengok graf ni kan. Okey, so apabila paling dalamnya maksudnya dekat 12 lah kan. Okey, so kedudukan dia dekat mana? Dekat mana kedudukan dia? Dekat jam yang keberapa? 0, 12 dengan 24. 24. 0, 12 dengan 24. Betul 0, 12, 24. Jangan confuse Okey, sebab dia kata dalam yang atas lah 0, 12, 24. Ni untuk jawapan B. 0, 12, 24. Okey, rajah menunjukkan pandangan atas sebuah rumah api. Lampu isyarat rumah api menghantar sinar cahaya seperti dalam rajah. Apabila lampu isyarat berputar, sinar cahaya bergerak di sepanjang pantai pada sudut X. Tulis satu fungsi bagi jarak S. Kita guna fungsi trigo berdasarkan segitiga tu. Segitiga bersudut tegak. Okey, betul-betul. Ya tak ya kan? Sebab dia bagi bertentangan dengan bersebelahan kan. Okey, jadi tangent. Tak ternampak saya pula kat situ. Okey, so dia minta kita cari jarak S. So S apa dia? Okey, so kalau guna X ni yang melibatkan S, kita ada sebelah tentang dengan sebelah. So asal dia, terima kasih Kak Zaitun. Okey, asal dia adalah sebab dia ada sebelah dengan pertentangan, kita guna tan lah. Okey, tan X sama dengan tentang bahagi sebelah. Bertentangan kita adalah S. Okey, sebelah kita adalah 5
Okey. Jadi soalan nak jarak je, nak S je. Maka kita susun balik, dia jadi S sama dengan, Allah tak tunjuk punya. Okey, asalnya tan X dengan S per 500. Asalnya gitu. Okey, tapi kita gerakkan S. So, kita nak S saja, jadi S sama dengan 500 tan X. Okey, jadi kalau soal gambar ajar dia bagi bentuk segitiga ni, awak kaitkan dengan trigonometri lah. Sin cos tan kan, okey. Okey, so kita dah dapat 500 tan X. Okey, soalan B, nyatakan amplitude dan tempoh fungsi itu. Dia nak amplitude. Okey, amplitude dia berapa? Kita terus dapat. Amplitude dia berapa pelajar? Amplitude dia berapa? Dia sebut tadi. Ada tak amplitude? Tak ada. Tak ada sebab graf tan. So amplitude dia apa? Infinity. Okey, tidak tertakrif sebenarnya lah. Okey, amplitude dia tidak tertakrif, tiada amplitude. Okey, tempoh dia berapa? 180. Kenapa 180? Okey, tempoh dia kalau lengkap sebab dia hanya tulis tan X saja. Okey, dia tak ada nombor depan ni, maka dia adalah 180. Okey. Jadi kita sambung jawapan ni. So tiada amplitude. Okey, tempoh sama dengan 180. Okey, graf di sebelah menunjukkan aras air yang direkodkan di sebuah pelabuhan. Diberi Y mewakili aras air dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. So kita lihat dia punya paling tinggi adalah 4, paling rendah 1.8. Okey. So macam mana nak tahu amplitude? Kita kira macam ni lah. Okey, nak tahu dia punya A sama dengan, okey, kita tolak 4 tolak 1.8. Okey, 4.0 tolak 1.8. Okay, sebab dia tak bagi garis apa tadi? Garis keseimbangan tu dia tak bagi kan? Okey. So kita bahagi dengan 2. Okay, kiralah 4 tolak, okey, 4 tolak 1.8 bahagi 2. So dapat 1.1. So kita punya amplitude kita 1.1 A kita. Okey, seterusnya kita nak kira B. So B kita guna 360 bahagi B sama dengan 24. Jadi kita tukar tempat 24 dengan B, kita tukar tempat. So kita dapat 360 bahagi 24. So sama dengan 15. B sama dengan 15. Okey. So C, okey, daripada 1.1 dia jadi 4. 1.1 dia jadi 4. Kita tengok gambar rajah kan. Okey. So daripada 1.1 dia jadi 4, maka kita tolaklah 4.0 tolak 1.1. 1.8 tambah 1.1 tambah 1.1. Okey, betul. So 4 tolak 1.1, okey, sama dengan 2.9. 2.9. Maka kita tahu graf kita adalah graf sinus, maka Y sama dengan 1.1 sin 1.1 sin 15x tambah 2.9. bagus, tambah 2.9. Okey, so ni kita punya jawapan.
Okey. Yang lain ni semua latihan. Okey, ni ada latihan tambahan daripada buku teks. Awak bolehlah buat. Okey, sebagai soalan tambahan anda.